Selamat kembali ke channel Madam Wong. Jika anda rasa channel Madam Wong dapat membantu anda memahami topik-topik tingkatan 4, jangan lupa subscribe. Bayaran untuk subscribe channel ini adalah free. Dalam topik rangkaian, saya telah menghasilkan 7 video sebelum ini. Ini adalah video ke-8 untuk topik ini. Dalam video ini, saya akan membincangkan kebanyakan soalan praktis komprehensif muka surat 148 hingga 149. Praktis ini merangkumi hampir keseluruhan topik rangkaian dalam graf teori. Selamat belajar. Untuk soalan 1 ini, saya akan bincangkan soalan 1B sahaja. Untuk setiap graf, tentukan set V. Jadi, set V ialah set bucu dia. Jadi, kalau kamu tengok soalan ini, ada berapa bucu? Kita ada P, Q, R, S, T dan U. Jadi, kamu akan tulis V sama dengan set bracket P, Q, R, S, T, U. Set E. E masa ingat ialah apa? E ialah tepi. Jadi ada berapa tepi? Kita ada tepi P, P iaitu gelong. Kita ada tepi PQ, PR, QR, RS, ST dan ST. U tidak dikaitkan ke bucu yang lain, jadi tak ada tepi sambung ke U. Untuk ketiga, bilangan darjah. Jadi, masa ingat lagi formula untuk bilangan darjah? Jumlah darjah sama dengan 2 darab dengan bilangan tepi. Jadi tadi, bilangan tepi ada berapa? Ada 7, betul? Jadi, jumlah darjah adalah 2 darab dengan 7. Sama dengan 14. Okey, sekarang kita tengok soalan 2. Lukis graf tak berarah berdasarkan maklumat yang diberikan. Jadi, A, V sama dengan PQRSTU. E, PQ, QR, RS, ST. Kalau kita tengok soalan pun kita tahu ini adalah graf mudah. Jadi, untuk lukis graf mudah ini, kita ada bucu PQRSTU. Kalau kamu nak lukiskan semua bucu terlebih dahulu pun tidak ada masalah. Lepas tu, kalau kamu sudah lukis semua bucu dia, kamu sambungkan ikut set tepi dia, iaitu P akan disambung ke bucu Q. Bucu P akan sambung ke bucu Q. QR. Seterusnya RS. Dan ST. U tidak sambung ke mana-mana, jadi dibiarkan macam ni sahaja. Sekarang kita tengok B. Soalan ini kalau kita tengok V sama dengan PQRST, jadi ada 5 bucu. Dan tepi dia ada PQ, PQ. Kalau ada 2 PQ ini maksudnya berbilan tepi. QR, QT, RS, SS. Kalau huruf yang sama maksudnya ada gelong. Dan ST. Jadi kamu boleh juga lukiskan bucu dia terlebih dahulu atau kamu nak lukis satu demi satu bucu dia pun tidak apa. Okey, tapi apabila kamu lukiskan bucu dia sekaligus, pastikan bucu bukan satu garis yang lurus. Kalau lukis macam ini, okey. Kalau tak, kamu lukis satu demi satu. Okey, jadi PQ, PQ, berbilan tepi. Kita lukiskan berbilan tepi dia. QR, satu garis sahaja. Dari bucu Q sambung ke R. QT, Q sambung ke T.
RS, R sambung ke S, SS, gelong kan? Jadi lukiskan satu gelong dan ST, sambung S ke T. Jadi itulah cara untuk kita lukis graf berbilang tepi dan gelong. Sekarang kita tengok soalan 3. Lukis satu graf tak terarah dan berpemberat mewakili jalan persekutuan yang menghubungkan beberapa buah bandar seperti dalam jadual di sebelah. Anda digalakkan menggunakan peta kawasan untuk menentukan kedudukan bandar-bandar yang diberikan. Jadi kita tengok jadual sebelah, Temerloh ke Mentakap. So, Pucu, Temerloh dan Mentakap. Dan sambungkan tepi dia dan label 9.3 km. Dari Temerloh pergi ke Bandar Bera. Bandar Bera. Dan sambungkan, labelkan 30.2 km. Dari Bandar Bera pergi ke Terian. Labelkan 4.9 km. Dari Mentakap pergi ke Lancang. So, Mentakap pergi Lancang, sambungkan tepi dan labelkan 21.1 km. Dari Lancang ke Karat. 21.9 km. Dan akhir sekali Mentakap pergi ke Kuala Krau. 34.6 km. Jadi sekarang kita jawab B. Adakah graf yang Anda lukis merupakan pokok? Berikan justifikasi Anda. Jadi kalau kita tengok graf yang kita lukis memang satu gambar raja pokok. Sebab kalau gambar raja pokok kamu kena tahu dia tak ada bahagian yang diagram yang tertutup. Dan kalau dia ada berapa pucu sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ada 7 pucu, maksudnya ada 6 tepi. Jadi setiap pasangan pucu hanya dikaitkan dengan satu tepi sahaja. Jadi, ya, kerana semua pasangan pucu dikaitkan dengan satu tepi, pucu sama dengan 7, tepi sama dengan 6. Okey, soalan 5. Graf terarah dan berpemberat di sebelah menunjukkan bayaran tiket dan masa perjalanan bagi pilihan penerbangan oleh suatu syarikat penerbangan swasta. Diberi pucuk S ialah destinasi yang ditujui dari pucuk P. Pucuk Q dan pucuk R ialah lapangan terbang transit. Masa transit di setiap lapangan terbang ialah 45 minit. Nyatakan laluan yang paling murah. Jadi macam mana kita tahu laluan yang paling murah? Kita bandingkan setiap laluan. Jadi kita mula dengan laluan P pergi R pergi S. Okey. Jadi P pergi R 130. R pergi S RM65. Jadi jumlah dia RM195. Okey, kita boleh ada laluan yang lain. Iaitu warna merah. P pergi ke Q dan pergi ke S. Jadi P pergi ke Q RM50. Q pergi ke S RM115. Jumlah adalah RM165. Dan kita juga boleh ada laluan yang warna ungu ini. Jadi P pergi ke Q, pergi ke R dan pergi ke S.
P pergi ke Q RM50 saja. Q pergi ke R RM45. R pergi ke S RM65. Jumlah dia adalah RM160. Ada satu lagi, P pergi ke S. Jadi P pergi ke S ialah RM200. Jadi manakah laluan yang paling murah? Sudah tentu P pergi ke Q, pergi ke R dan seterusnya pergi ke S. Jumlah dia adalah RM160 sahaja. Okey, yang kedua. Laluan yang mengambil masa perjalanan yang paling singkat. Jadi mana satu ambil masa yang paling singkat? P pergi ke R, pergi ke S. Kita tahu 1.5 jam dari P pergi ke R. Dan jangan lupa masa transit adalah 45 minit. Jadi di R sana transit 0.75 jam. Tambah lagi dari R pergi ke S 1.1 jam. Jadi jumlah jamnya ialah 3.35 jam. Okey. Kalau ikut laluan PQS, dari P pergi Q 1 jam, masa transit di Q adalah 0.75 jam, tambah dengan 1.4 jam, iaitu dari Q pergi ke S, sama dengan 3.15 jam. Laluan yang seterusnya ialah P pergi ke Q, pergi ke R, pergi ke S. Dari P pergi ke Q 1 jam, masa transit di Q adalah 0.75 jam. Dan masa Q pergi ke R ialah 0.8 jam. Dan jangan lupa di R pun ada transit, jadi tambah dengan 0.75 jam. Tambah dengan R pergi ke S adalah selama 1.1 jam. Jadi jumlah jam adalah 4.4 jam. Dari P ke S pula, jumlah adalah 3 jam. Jadi laluan yang mengambil masa perjalanan yang paling singkat mana satu? Ya, P pergi ke S. 3 jam sahaja. Sekarang kita tengok B. Jika anda pergi ke destinasi dengan kos yang optimum, nyatakan laluan yang anda pilih. Berikan justifikasi anda. Bandingkan jumlah duit yang dibayar untuk setiap laluan dan jumlah masa untuk setiap laluan. Jadi, kesimpulannya, laluan P ke Q ke S kerana boleh jimat RM35 dan beza masa ialah 9 minit sahaja berbanding laluan P pergi ke S. Jadi macam mana saya dapat 9 minit? Yang ini ialah 3 jam tolak dengan 3.15 jam. Jadi beza dia ialah 0.15 jam. 0.15 darab dengan 60 minit, kita dapat 9 minit. Sekarang kita tengok soalan 6. Bina 4 persamaan linear berdasarkan graf terarah di bawah. Diberi S5 sama dengan 15. Tentukan nilai S1, S2, S3 dan S4. Okey, jadi untuk jawab soalan ini, kita kena tahu jumlah darjah masuk adalah sama dengan jumlah darjah keluar. Jadi maksudnya kalau degree in untuk A ini, kalau degree in dia ialah 11, degree out dia ialah S1 dan S2. Jadi macam mana kita bentuk persamaan linear? Kita boleh tulis sebagai X1 tambah dengan S2 sama dengan 11.
Okey, sekarang kita tengok B pula. Yang masuk ialah S4. Darjah yang keluar ada 11 dengan S3. Jadi kita boleh tulis sebagai S4 sama dengan 11 tambah S3. Okey, sekarang kita tengok bucu C pula. Bucu C ini S2, S3 masuk. Yang keluar, darjah yang keluar adalah 10 dan satu lagi 10. Jadi kita boleh tulis sebagai S2 tambah dengan S3 sama dengan 20. Sebab 10 campur 10 sama dengan 20. Okey, seterusnya kita tengok bucu D pula. Yang masuk 10 dan S1. Yang darjah yang keluar S5. Jadi S5 sama dengan S1 tambah dengan 10. Atau kamu tulis S1 tambah 10 sama dengan S5 pun boleh. Sama sahaja. Okey, sekarang kita tengok E. Okey, darjah yang masuk 10 dan S5. Darjah yang keluar adalah S4. Jadi kita boleh tulis sebagai S5 tambah 10 sama dengan S4. Jadi apabila kita sudah tulis semua persamaan linear ini, sekarang diberi X sama dengan 15. Tentukan nilai S1, S2, S3 dan S4. Jadi untuk dapatkan S yang ini, semua nilai ini, kita kena tengok mana satu persamaan ada S5. Jadi di bucu E kita ada S5. Jadi kita akan gantikan S5 sama dengan 15 ke dalam persamaan linear di bucu E. Jadi 10 tambah dengan S5 sama dengan S4. Jadi S5 diganti dengan 15. 10 tambah 15 sama dengan S4. S4 sama dengan 25. Okey, sekarang kita sudah ada nilai S4. Kita tengok mana satu persamaan ada S4. Bucu B, betul? Jadi kita ganti masuk S4 sama dengan 25 ke dalam persamaan linear di bucu B. Jadi kita akan dapat 25 sama dengan 11 tambah S3. Jadi pindahkan 11 ke sebelah kiri. 25 tolak 11 sama dengan 14. Jadi nilai S3 sama dengan 14. Sekarang kita sudah ada bucu S3 sama dengan 14. Jadi S3 sama dengan 14, kita boleh ganti masuk ke bucu B atau bucu C juga. Okey, jadi sekarang saya ganti ke dalam bucu C ini. So S2 tambah S3 sama dengan 20. Jadi S2 tambah dengan S3 tadi ialah 11 sama dengan 20. S2 sama dengan 20 tolak 14 sama dengan 6. Okey, sekarang saya sudah ada S2. Jadi saya nak cari nilai X1. Jadi X1 saya S2 sama dengan 6, saya boleh ganti masuk ke dalam bucu A ini. Sebenarnya kalau saya nak cari X1, saya pun sudah ada nilai S5 iaitu 15. Sebenarnya X1 boleh dapat juga iaitu saya gantikan S5 sama dengan 15. Jadi 15 tolak 10, S1 sama dengan 5. Dan jadi ada macam-macam cara untuk buat. Kalau saya ganti ke dalam bucu A ini, S1 tambah S2 sama dengan 11. S2 6, saya ganti masuk ke dalam. Saya juga akan dapat S1 sama dengan 5. Jadi asalkan konsep dia betul, kamu boleh guna cara yang berlainan untuk dapat nilai S1, S2, S3 dan S4. Tiada masalah.
sekarang kita tengok soalan 7. Graf tak terarah di bawah menunjukkan kedudukan 6 buah rumah di sebuah kampung. Seorang juru jual perlu ke semua rumah tersebut bermula dari rumah A dan berakhir di rumah F. Jadi kita tengok lukis suatu graf terarah mewakili jarak terpendek dari A ke F dengan syarat semua laluan hanya dilalui sekali sahaja. Jadi laluan dia kena mula dengan A dan berakhir di F. Jadi untuk dapat laluan yang terpendek ini, saya kena kenal pasti semuanya ada berapa laluan pergi ke F. Jadi sekarang saya boleh ada laluan macam ni. Dari A pergi ke B, ke C, ke E, ke D dan ke F. Tapi adakah ini laluan terpendek? Kita kena kira. Jadi A pergi ke B 900. B pergi ke C 600. C pergi ke E 850. E pergi ke D 850. D pergi ke F 800. Jumlah dia 4,000 meter. Kalau nak tulis kilometer ialah 4 kilometer. Jadi kita ada laluan yang lain juga. Kita cuba tengok. Laluan yang warna ungu ini. A pergi C, pergi B, pergi E, lepas tu pergi D dan pergi ke F. Laluan ini A pergi ke C 650, C pergi B 600, B pergi E 780, lepas tu E pergi ke D 850, terakhir sekali D pergi F 800. Jumlah jarak adalah 3,680 meter. Ada lagi laluan lain ke? Ya, masih ada lagi. Kita boleh juga ada laluan yang hijau ini, iaitu pergi D dulu. Dari A pergi ke D, lepas tu pergi ke C, B, E, baru pergi ke F. Jadi laluan ini 750 tambah dengan 500, tambah dengan 600, tambah dengan 780, tambah dengan 400, tambah dengan 450. Jumlah jarak adalah 3,080 meter. Ada lagi laluan yang lain? Kalau ada, kamu boleh senaraikan. Tapi kalau cikgu tengok, macam tidak ada laluan yang lain. Sebab dia setiap laluan itu, setiap tempat itu hanya boleh lalu sekali sahaja. Jadi, cikgu dapat ada 3 laluan. Jadi, berdasarkan laluan yang saya lukis tadi, mana satu ialah jarak yang terpendek? Sudah tentu yang terakhir ini, A pergi ke D, ke C, ke B, ke E dan ke F. Sekarang kita lukiskan graf terarah ini. Jadi kalau saya lukiskan graf terarah yang terpendek adalah A pergi ke D, pergi C, B, lepas tu E dan F. Dan jangan lupa kalau ada pemberat, kamu pun kena labelkan pemberat dia. Sekarang kita tengok B. Hitung jarak terpendek dalam kilometer berdasarkan graf yang anda lukis. Jadi tadi kita sebenarnya sudah kira jumlah dia, iaitu 3,080 meter. Jadi kalau ke kilometer, 1 kilometer bersamaan dengan 1,000 meter. Betul? Jadi untuk 3,080 meter sama dengan 3,08 kilometer. Sekiranya anda rasa video ini membantu, sila tekan like dan subscribe channel Madam Wan. Terima kasih.